Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu hari ini datang lagi. Cikgu akan membincangkan topik matematik tambahan tingkatan 5, tajuk pembezaan. Topik kali ini akan membincangkan spesifik berkenaan kadar perubahan kuantiti bagi kuantiti terhubung. Itu topik cikgu pada hari ini. Alright. So, jom kita mulakan. Apa maksud kuantiti Allah? Salah tekan. So, apa yang dimaksudkan dengan cikgu tukar pen. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan kadar perubahan bagi kuantiti terhubung tu ialah, okay, dalam kes ni kita ada kita tengok soalan. Apa soalan nak cari? Tu cikgu akan bawa kamu bermula dengan soalan tu, dia nak cari apa. Okey, kita tengok, kita ambil contoh dekat sini lah. Cari kadar perubahan tinggi air. Okey, maksudnya, tinggi kan bahasa Inggeris, dia kata height, H kan. So, kadar perubahan height iaitu D, kadar perubahan D, H, tinggi air, DH, dengan DT. Sebab bila dia sebut, kenapa DT? Sebab dia kata kadar. Dia sebut kadar tu memang bermain dengan masa, perubahan masa. Maka DH per DT. Okey, bila kita nak buat DH per DT, kita mesti samakan dia dengan DH per DT juga. Tapi kali ni, cikgu letak kat sini DH, di sini DT. Dia sama je sebenarnya. DH per DT ni sama kat sebelah sini. DH per DT. Tetapi kita nak keluarkan satu terbitan yang datangnya daripada soalan. Biasanya daripada soalan lah information apa-apa jenis perubahan terbitan yang kita ada. Untuk kita penuhi kotak dekat sini dan juga kotak dekat sini. So, cuba kamu tengok. Dalam soalan ni, apakah nilai dalam kotak ni? Okay, kat sini kita hanya ada satu formula yang diberikan iaitu volume yang bergerak apabila H ini berubah. Ya, persamaan H ini berubah, iaitu kalau kita kata dia, kalau volume ni dicari dalam bentuk kadar, iaitu perubahan volume terhadap, kat sini bukan terhadap masa tetapi terhadap H, ya. Maknanya kita ada dV tadi tu per dH. Jadi kita ambil kadar perubahan V, iaitu volume sahaja. Ya, kita ambil kadar perubahan apa? Volume sahaja. So dV, sini pun dV. Kenapa dia dV per dV? Sebab kalau kamu mesti dV per dV, sebab dia dV per dV ni sebenarnya satu. Macam tu. Kalau kamu letak lain daripada ni, dia tak jadilah satu. Kalau dia tak jadi satu, maka dia tak sama dah dengan DH. Faham tak? Maknanya macam ni. Cuba kamu buang ni. Last kamu dapat DH per DT balik. Betul tak? Ni. Itulah maksud dia. Rumus ni. Kamu kena buat dengan kadar, dengan cara last dapat balik nilai DH per DT kat sini. Macam tu. Okey, so ini adalah formula yang akan kita pakaikan untuk kita selesaikan soalan dekat atas ni. Okey. Cikgu pun dah sediakan soalan ni sebenarnya untuk membantu kamu menyelesaikan soalan masalah-masalah yang berkaitan dengan soalan kadar perubahan bagi kuantiti terhubung. Jom kita tengok soalan yang pertama. Soalan ni lah. Okey. Ready Right. Isi padu V sentimeter kuasa 3. Nampak Dia dah bagi hint kuasa 3 Isi padu. Kadang dia tak cakap pun kita tahu kuasa 3 adalah isi padu. Dalam satu bekas diberikan V sebagai 3/4 H kali dengan H kuasa 2 tolak 5. Dengan keadaan H adalah tinggi dalam bekas tu. So, ini adalah information yang pertama. So, cikgu keluarkan, cikgu tulis V sama juga dengan 3/4 H kali dengan H kuasa 2 tolak 5. Macam tu. Okey. Kemudian macam semua orang tahulah ni topik pembezaan, kita kenalah bezakan. Sebab kita nak cari nilai dV tu, perubahan tu. Bezakan ni maknanya kita nak cari perubahan V tu. Sebab kita nak memenuhi permintaan soalan. Dan formula kita buat tadi iaitu kita nak cari perubahan. Kalau V saja adalah volume. Sekarang kita nak cari perubahan volume. Maka kita kena bezakan.
Kalau kita nak bezakan, boleh tak kalau dia duduk dalam keadaan complicatednya sini, 3/4H ada kurungan. Maka kita tak boleh bezakan sebab dia jadi susah. Apa yang kamu perlu buat kat sini adalah buka kurungan. Maka nak buka kurungan, tengok nak panah cikgu. Macam tu cara dia. Okey, jom kita tulis. Maka bila kita buka kurungan, kita akan darab masuk 3/4H dengan H kuasa 2. Kita akan dapat 3/4H kuasa 3. Kemudian, tengok anak panah yang besar tu pula. 3/4H kali dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif, iklan pula. Negatif 15/4H. Sekarang bila dia duduk dalam bentuk solo molo macam ni, barulah mudah untuk kita buatkan pembezaan untuk volume kita tadi, iaitu V. Okey, jom kita bezakan V. dV adalah sama juga dengan 3 kali, cikgu akan guna sedikit color lain ya, untuk kamu nampak perbezaan yang ni. 3 kali dengan 3/4, ni kita tak ubahlah. 3 kali 3/4 H kuasa 3 tolak 1. Tolak 1. Nampak tak? Alright. Itu cara dia kita buat pembezaan. Kemudian, tolakkan dengan, H ni kuasa dia sebenarnya kalau dia tak tunjuk apa-apa, dia berkuasa 1. Bila dia berkuasa 1, kamu tulis sini 1, darabkan dengan apa saja yang ada kat sini, iaitu 15/4. Kita tak kacau kan? 15/4 H kuasa 1 tolak 1. Sekali lagi. Tolak 1. Allah, tolak kosong pula. Tolak 1. Murid-murid malah nak padam. Ni tolak 1 ya. Okey. So 1 tolak 1 H kuasa 1 tolak 1 H kuasa kosong. H kuasa kosong nilai dia 1 ya. Kat sini. Okey. So kita dah dapat kita punya dV, cuma kita perlu bentukkan dia dalam nilai termudah. Kita akan dapat dia sebagai 3 kali 3 ni darab ya. Darab. So 3 kali 3 9/4 H kuasa 3 tolak 1 H kuasa 2 tolakkan dengan 1 darab 15 15/4 H kuasa kosong adalah 1. So cikgu tak tulislah 15/4 darab 1, tetap 15/4. Okey, so kita dah dapat kita punya dV per dH kita tadi. Jangan lupa tulis per dH ya, sebab dia bukan berubah terhadap masa, dia berubah terhadap perubahan nilai H kita. So dV per dH. Alright, itu adalah maklumat yang kita dapat daripada maklumat daripada ayat yang pertama. Jom kita tengok maklumat apa kita boleh dapat daripada ayat kedua pula. Jom kita tengok ayat kedua. Cikgu tak nak pakai purple, cikgu nak pakai biru juga. Gitu. So ayat kedua, air dituang ke dalam bekas itu dengan kadar 15 cm per saat. Okey, air dituang dengan kadar 15 cm kuasa 3 per saat. Saat negatif 1 tu per saat lah. Bila dia kata dengan kadar, kita tahulah dia berubah terhadap masa. Sebut je kadar. Wording dia ni kadar. Mana dia ada tak kadar? Ni kadar. Sebut je kadar, maksudnya masa. DT. Sebut je kadar, masa. Ni. Kadar ni wording untuk DT, untuk perubahan masa. Kemudian, atas ni bila dia kata kuasa 3, kita tahulah dia ni V lah. Perubahan V. Kalau ada perubahan masa, V ni memang perubahan V lah. So, kita dah ada information yang kita nak kat sini. Alright. Yang ketiga. Ada lagi ayat? Tak habis tak? Cikgu guna pink lah. Right. So, ayat yang ketiga ni cari kadar perubahan tinggi air. Maknanya kita nak apa? Ni lah ayat cerita dia. Ni lah soalan dia nak ni. Cari kadar perubahan tinggi air. Yang mana cikgu dah terbitkan awal-awal, iaitu DH. DH kan tinggi. Kadar perubahan tinggi air, iaitu bila disebut kadar, cikgu cakap apa tadi? DT kan? So, DH per DT sama juga dengan ni formula tadi ni, iaitu DH per DV darab dengan DV per DT. Alright. Inilah dia soalan yang kita nak jawab. Ketika H sama juga 2. So, kita tahu ketika H sama juga dengan 2. Alright. Maka,
kat sini kita just yang ketika H sama dengan 2 ni cikgu tak nak tulis lagi. Kamu abaikan sekejap. Kita masukkan yang ni dulu. Okey. Kita masukkan DH per dV. Ada tak dekat sini mana-mana DH per dV? Tak ada. Yang ada dV per DH. Sini DH per dV. So apa kamu buat? Kamu ambil 1 per dengan dV per DH tadi, iaitu 9/4 H kuasa 2 tolak 15/4. Okey. Kemudian inilah dia nilai yang kita cari tadi ni, dah siap pakai dah. Kemudian darabkan dengan dV per dt. dV per dt kita tahu jawapan dia adalah 15. So kita pakai yang ni, darab 15. Nampak tak? So kita dah dapat sebenarnya jawapan untuk dH per dt kita. Tapi jangan lupa tadi cikgu kata yang abaikan sekejap H sama juga tu kenapa? Sebab dia macam ni dH per dt, tadi kita abaikan, sekarang kita guna. Pada ketika H sama juga 2. So, bila kita dah dapat formula kita ni tadi, iaitu 1 per, tulis balik, 9/4 H kuasa 2 tolak 15/4 darab 15 kan? So, H kat sini sebab cikgu kata tadi pada dia H sama juga dengan 2 cm. So, H kat sini ni, instead of H, kamu tukar dia jadi 2. Okay, so kita akan tukar dia jadi 2 kuasa 2. Sebab apa? Sebab H sekarang dah jadi 2, dia tak jadi H lagi. Okay, kemudian bila kamu dah dapat macam ni, teruskan sahaja pengiraan kita ni tadi. Dan akhir sekali kamu akan dapat jawapan dia sebagai, ambil kalkulator kira. 2.8571 cm/second. Okey. Satu benda yang cikgu nak hint. Okey, soalan tamat kat sinilah, dan inilah juga cara macam mana nak menjawab soalan ni. Agak mudah sebenarnya. Kalau dah faham macam mana nak terbitkan ni kadar perubahan yang kita nak ni, tinggi terhadap masa, kadar perubahan tinggi air. Sebab biasanya soalan dia akan duduk yang hujung sekali bawah selepas information diberi. So kamu kena faham story of of soalan ni macam mana. Kat mana sebenarnya soalan dia? Soalan dia biasa kat bawah last sekali. Kadang-kadang dia bagi syarat. Macam ni dia bagi ketika H sama dengan 2. So kamu mesti tahu flow macam mana nak buat benda ni. Okay? Kemudian when it comes to jawapan pula, kenapa cikgu biarkan dia dalam 4 tempat perpuluhan? Biasanya kita memang akan bagi dia dalam 4 tempat perpuluhan. Seandainya soalan bertanya kepada 2 tempat perpuluhan atau 2 significant figures ataupun di apa sajalah jenis keperluan soalan tu, barulah kamu ubah. Tetapi jika tak diberi, sila masukkan 4 tempat perpuluhan bersamaan dengan unitnya sekali, iaitu sentimeter per saat. Sebab dekat sini dia nak tunjukkan bahawa kamu faham ke tak faham. Kalau kamu kata sentimeter kuasa 3 tiba, kamu sebenarnya buat volume. Buat volume tapi rumus H. Salah lah. So H ni rumus dia tinggi. Tinggi kan dalam sentimeter. Kenapa dia buat per second? Negatif 1 per dengan saat. Kali dengan second negatif 1 ataupun per saat. Kerana sebenarnya kamu bukan buat H sahaja. Instead kamu buat perubahan H tu tadi, iaitu perubahan tinggi tu tadi terhadap masa. Maka jadilah nilai atau unit. Dalam kes ni unit sangat important. Alright, do take care of your unit as well. Okay, untuk student yang lain, kamu boleh cuba yang ni. Kemudian kalau kamu ada soalan yang berkenaan dengan kadar perubahan ataupun nak cikgu tambah lagi contoh soalan untuk kadar perubahan, sila message cikgu di nombor kat bawah ni untuk cikgu bantu kamu. InsyaAllah cikgu akan cuba buat video untuk bantu kamu jawab soalan berkenaan kadar perubahan bagi kuantiti terhubung. Message cikgu, nama dan tingkatan, insyaAllah cikgu akan bantu. Okey, selamat mencuba ya. Assalamualaikum. Good luck for your SPM.